Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan ke atas Salam bin Abil Haqiq. Abu Rafi' Salam bin Abil Haqiq ialah salah seorang pemimpin Yahudi yang terkenal, menjadi salah seorang penjenayah perang yang terlibat dengan bala tentera Ahzab bagi memerangi umat Islam. Di samping memberi sumbangan harta benda yang banyak untuk menjayakan tujuannya bagi membinasakan umat Islam, disertakan dengan kegiatannya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah seorang Yahudi yang sangat jahat, kelaran Abu Rafi' Salam bin Abil Haqiq, Yahudi ahli kitab yang tahu Islam, yang tahu akan zahir Nabi akhir zaman, tapi tak beriman. Bukan saja tak beriman, lawan Islam. Buat kerja untuk lawan Islam, untuk hancurkan Islam, untuk bunuh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Termasuk dalam kalangan yang merancang peperangan Ahzab supaya orang-orang musyrikin bergabung memerangi Madinah. Setelah bala tentera Ahzab dihapuskan, Nabi bertindak terhadap mereka yang terlibat. Setelah selesainya menghadapi Ahzab dan Bani Quraizah yang khianat yang kita baca dulu, tiba-tiba kabilah Khazraj meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertindak ke atas Rafi' Salam bin Abil Haqiq. Kabilah Khazraj, satu kabilah yang masuk Islam, dulunya Aus. Kalau Ka'ab bin Ashraf berjaya dihapuskan oleh Muhammad bin Maslamah dan rakan-rakannya yang terdiri dari kabilah Aus, maka biarlah kabilah Khazraj juga mendapat fadilat jihad dalam tindakan yang sama. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan kepada mereka dengan berpesan supaya jangan membunuh perempuan dan kanak-kanak. Sebelum Ahzab, kita baca kisah, Nabi bersabda pada sahabat dia, siapa yang sanggup menghapuskan Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi yang terkenal di Madinah. Kawasan dia dekat Masjid Quba sekarang. Kampung yang berkota. Siapa yang sanggup bunuh Ka'ab bin Ashraf? Lalu Muhammad bin Maslamah, seorang pahlawan daripada Aus, berkata, saya wahai Rasulullah. Dia sanggup. Kita baca kisahnya dulu. Ka'ab bin Ashraf, bagaimana Muhammad bin Maslamah dan rakan-rakannya membunuh Ka'ab bin Ashraf, seorang yang kebal, yang dia tetap tidak lut, ditikam tidak lut. Akhirnya berjaya dibunuh. Kisah kita baca dulu. Oleh kerana kabilah Aus berjaya membunuh Ka'ab bin Ashraf, maka ni nak bertanding. Kabilah Khazraj pula minta izin. Nak tunjuk kehebatan dia, minta izin Nabi nak bunuh Salam bin Abil Haqiq. Minta izin dengan Nabi. Nabi kata, boleh pergilah, tapi jaga baik-baik, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak. Maka bertolaklah rombongan yang ditugaskan untuk menjalankan tindakan tersebut. Mereka semuanya 5 orang ditugaskan. Yang menjadi ketua amir, yang menjadi amirnya ketuanya Abdullah bin Atiq. Menurut Imam riwayat Al-Bukhari, orang yang bertindak ialah Abdullah bin Atiq. Jadi ketua pasukan Abdullah bin Atiq. Tempat tujuan mereka ialah Khaybar, yang dipagar dengan kota yang teguh. Khaybar ialah satu bandar perkampungan di utara Madinah, bandar yang kotanya berlapis-lapis, dibina oleh orang Yahudi. Yahudi yang berundur daripada Madinah, yang dihalau, berhimpun di Khaybar. Mereka membina kota. Sampai sekarang pun orang Yahudi bercita-cita untuk ambil balik Khaybar
ambil balik Madinah sampai ke Nyambung. Khaybar menjadi cita-cita Israel untuk menyerang sehingga hari ini. Khaybar ni kota tempat mereka berhimpun pertahanan terakhir untuk lawan Islam. Jadi Salam bin Abi Huqaiq ini duduk di Khaybar yang dikenai kota yang teguh. Dia mahu bertindak seorang diri. Tiba-tiba ketuanya nak tindak seorang. Nak tunjuk berani lagi seorang dia. Nak bunuh seorang. Ini berani dia ni. Bertindak seorang diri untuk masuk ke dalam kota. Dia suruh kawan-kawan dia, 4 orang duduk luar, dia masuk seorang. Dia masuk seorang, waktu dia seorang. Di mana dia masuk ke dalam kota, pemimpin Yahudi itu dengan menipu Yahudi yang menjaga pintu. Dia tipu orang Yahudi jaga pintu. Ketika hari hampir malam, dekat anak garik, penghuni-penghuni di dalam kota berduyun-duyun masuk. Di mana kerja mereka ialah menternak binatang, pelihara unta, kambing dan berkebun di luar kota. Dekat garik, masing-masing balik rumah, masuk kota. Abdullah berpura-pura untuk membuang air besar. Dia buat pura-pura berok kat tu, kawasan tu. Duduk congok je. Dia buat pura-pura. Lalu penjaga pintu berkata kepadanya, cepatlah masuk ke dalam, kerana aku mahu mengunci pintu kota ni. Masuk deras ni. Nak kunci dah pintu kota ni. Padahal dia orang dua. Jadi hak jaga tu ingat ke dia orang dalam juga. Sebab ramai. Masuk deras. Maka Abdullah pun berjaya masuk ke dalam kota. Masuk dalam kota. Dia buat tipu. Setelah malam, dia pun membuka pintu kota. Bila malam, dia buka pintu kota. Kemudian dia masuk ke kota yang memagari rumah Salam. Rumah Yahudi, dengan membuka pintu dan menguncinya dari dalam. Kebetulan pintu tak kunci lagi awal. Dia masuk dalam rumah, dia kunci di dalam. Ini berani dia ni. Sehingga dia berjaya masuk ke rumah pemimpin Yahudi itu. Tiba di dalamnya gelap, di mana Salam sedang berada di tengah-tengah keluarganya. Lalu Abdullah bin Atiq memanggil nama Salam. Dia panggil nama Salam. Pintu dah kunci dah. Salam bertanya, siapakah itu? Siapa dia? Apabila mendengar suara Abdullah, terus menyerang ke arahnya dengan pedang. Rupanya dia panggil nak tengok duduk kat mana. Dalam gelap, pelita tak pasang lagi. Kawan tu tanya siapa dia. Dengar suara terus terekang lalu. Terus terekang, tetok. Tetapi tetakannya tidak dapat menyebabkan tidak dapat menyebabkan tidak tepat. Tetakannya tidak tepat, menyebabkan Salam bertempik kesakitan. Menyebabkan bertempik kesakitan. Abdullah menyembunyikan diri di dalam kawasan rumah itu. Dia sembunyi dalam kawasan rumah. Kemudian ia memasukinya semula dalam dan bertanya, suara tempik apakah yang berbunyi sejak tadi? Suara pun dia bising-bising ni, dia masuk pula, dia tanya pula. Suara pun dia bising ni. Salam menjawab, aku telah ditetak oleh orang yang tidak ku kenali. Salam kata aku kena tetak orang. Salam dia ingat ke orang dia. Apabila mendengar suaranya, maka Abdullah terus menyerang semula dengan menetaknya dan menikamnya sehingga dia mati tersungkur. Terus dia tetak, dia tikam mati. Dia buat kerja seorang je. Ini berani ni. Memang berani sungguh lah ni. Masuk dalam kawasan musuh, seorang diri pula. Dia tetak dan mati. Salam tersungkur. Setelah selesai menjalankan tugasnya, maka Abdullah bin Atiq pun keluar dengan melalui satu demi satu pintu. Tiba-tiba dia jatuh dan patah betisnya. Patah betis. Sudah. Lalu dia mengikat dengan serbannya. Ambil serban, ikat betis. Pakai sendiri. Dia seorang. Kemudian bersembunyi di pintu kota. Sembunyi pintu kota, tak tubik lagi ni. Dah kaki patah, dah tubik lagi. Pasal apa tak tubik? Dan berkata, aku tidak akan pulang sehingga Salam pemimpin Yahudi itu benar-benar sudah mati. Tunggu nak perkesuh mati ke tak? Patutnya dah kaki patah. Lari je lah. Tak.
Nak tengok mati ke tak kawan ni. Tunggu lagi. Apabila ayam berkukuk, menandakan tibanya waktu pagi, tersebarlah begitu terbunuhnya Salam bin Abil Haqiq. Orang pun bercakap, kena bunuh dah pemimpin Yahudi, Salam bin Haqiq ini. Maka Abdullah pun datang menemui kawan-kawannya. Temu kawan-kawan duduk luar. Dan terus pulang ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik Madinah temu Nabi dan memberitahu kepada bahawa Allah telah menghapuskan Salam bin Abil Haqiq. Mati dah Rasulullah. Tuhan izin dah bunuh dia. Salam bersabda kepada Abdullah bin Atiq, hulurkan kakimu. Tengok kaki dia patah. Nabi kata hulur kakimu. Lalu Abdullah menghulurkan betihnya yang patah itu dan Rasulullah SAW menggosoknya. Abdullah menceritakan, seolah-olah aku tidak terasa apa-apa kesakitan, baik serta-merta. Ini mukjizat Nabi. Nabi gosok baik serta-merta, hilang sakit tu, hilang. Kaki patah, ini termasuk mukjizat. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah pada tahun ke-5 Hijrah. Dicatatkan tarikh berlaku peristiwa ini. Peristiwa ini hebat, dia pergi bunuh seorang-seorang dia je. Ini seorang sahabat yang betul-betul pahlawan. Gerakan mengejar kabilah-kabilah yang menentang Islam. Dalam keadaan beberapa kabilah yang mengelilingi negara Islam Madinah menunjukkan keangkuhan menentang Islam dan mengganggu penganutnya, maka sangat perlu dilakukan gerakan ketenteraan untuk menggerunkan mereka. Untuk tujuan ini, maka Rasulullah SAW telah mengambil langkah-langkah yang perlu. Di antaranya ialah pasukan Muhammad bin Maslamah. Rasulullah SAW menugaskan Muhammad bin Maslamah supaya memimpin satu pasukan tentera seramai 30 orang supaya pergi ke Najat di suatu perkampungan yang bernama Qirta. Perjalanannya mengambil masa 7 malam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ialah sahabat Nabi daripada golongan Ansar, daripada Aus, yang pernah ditugaskan membunuh Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi yang terkenal dengan ilmu kebal. Muhammad bin Maslamah inilah yang bunuh dengan kawan-kawan dia. Rasulullah SAW menugaskan Muhammad bin Maslamah supaya memimpin satu pasukan tentera seramai 30 orang supaya pergi ke daerah Najd. Najd ialah terletak di tengah Arab Saudi, di timur Arab Saudi pada hari ini, di suatu perkampungan yang bernama Qirsa. Perjalanannya mengambil masa 7 malam. 7 malam nak sampai situ, di mana mereka berjalan malam. Tujuan supaya tak disedari oleh musuh. Siang hari pula panas, padang pasir panas. Apabila dilancarkan serangan, dengan tiba-tiba musuh-musuh melarikan diri dengan meninggalkan binatang-binatang ternakan, iaitu unta dan kambing. Di samping mereka berjaya menawan seorang pemimpin Bani Hanifah bernama Sumamah bin Assal, yang ditugaskan oleh ketuanya Musailamah Al-Kadzab supaya dia datang ke Madinah untuk membunuh Rasulullah SAW. Tiba-tiba tentera Muhammad bin Maslamah dapat menawan Sumamah bin Assal. Orang lain habis lagi belaka. Sumamah ni ditugaskan oleh ketua dia, Musailamah Al-Kadzab, iaitulah seorang yang pernah
mengaku jadi Nabi bila Nabi wafat. Belum Nabi wafat, mengaku jadi Nabi dah. Dan dia dibunuh dalam peperangan Riddah dalam masa Abu Bakar Siddiq. Kita akan baca kemudian. Dia menugaskan Sumamah bin Asal ke Madinah untuk membunuh Nabi SAW. Apabila sampai di Madinah, Sumamah ditambat pada tiang masjid. Sumamah ditawan oleh tentera Islam, ditambak di tiang masjid. Apabila Rasulullah SAW keluar ke masjid, dia terus bersabda, "Apakah yang ada padamu, wahai Sumamah? Ada apa padamu, wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Saya berada dalam keadaan baik, hai Muhammad. Jika awak membunuh, maka awak membunuh seorang yang mempunyai darah bangsawan. Jika awak memberi kebaikan, awak beri kepada orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau awak mahukan harta untuk tebusan, nasaya awak diberi apa sahaja yang awak minta." Dia kata ke Nabi. Jawapan dia, Nabi tanya, "Apa khabar? Bagaimana keadaanmu, wahai Sumamah?" Dia kata, kalau membunuh seorang yang bangsawan. Dia bangsawan lah. Kalau membebas orang yang tahu terima kasih. Kalau nak harta tebusan, kami sanggup bayar berapa. Rasulullah SAW terus meninggalkannya dengan tidak menjawab kata-katanya itu. Nabi tak layan, Nabi tinggal begitu saja. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan bertanya seperti dahulu. Kemudian hari lain Nabi jumpa pula, tanya dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, bebaskan dia, Nabi kata, bebaskan dia. Lalu dia pergi ke kawasan kebun tamar berhampiran dengan masjid dan mandi. Kemudian datang menemui Rasulullah SAW dengan menyatakan dia menjadi seorang Islam. Dia isytihar, dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, dahulunya muka kau lah yang paling aku benci dan marah di atas muka bumi ini. Tetapi sekarang menjadi orang yang paling aku kasih," kata dia. "Demi Allah, sebelum ini, inilah agama yang paling aku benci di muka bumi ini. Sekarang menjadi agama yang paling aku kasihi. Kalau diizinkan, saya mau pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah," dia kata ke Nabi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan tahniah dan berita-berita gembira kepadanya dan menyuruhnya supaya mengerjakan umrah. Nabi kata, "Pergi Mekah buat umrah." Berita Islamnya Sumamah telah sampai ke Mekah. Mekah masih ditakluk oleh musyrikin, tak Islam lagi masa itu. Apabila dia sampai ke Mekah, dia telah dikunjungi oleh orang-orang Mekah untuk mengesahkan berita itu. Betul ke dia masuk Islam? Mereka bertanya, "Adakah benar awak telah menukar agama?" Jawab Sumamah radhiyallahu anhu, "Tidak, demi Allah, tetapi aku telah masuk Islam," kata dia. Dia jawab, "Aku tak tukar agama, aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, gandum di negeri Yaman tidak akan dihantar ke Mekah, malaikat diizin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bekalan gandum datangnya dari Yaman. Aku nak beritahu, nak sekap gandum daripada Yaman, dak mai ke Mekah." Memang benar seperti yang diucapkan, di mana Sumamah telah memerintahkan supaya jangan dihantar gandum ke Mekah. Dia ni seorang yang pengaruh besar. Orang takut, dia minta supaya orang Yaman juga hantar gandum. Sehingga Mekah kekurangan makanan. Lalu mereka menghantar surat kepada Rasulullah SAW dengan menyebut bahawa mereka adalah waris-waris kepadanya.
Kan kita ni anak beranak, siapa nak sekat gandum pula? Adakah redha melihat keluarganya dalam kelaparan dan merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyuruh Sumamah membenarkan gandum dibawa ke Mekah? Minta Rasulullah nasihat Sumamah jangan sekat gandum. Menunjukkan Sumamah ni seorang yang kuat pengaruhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpati dengan penderitaan mereka dan meminta Sumamah membatalkan sekatannya. Sumamah pun hapuskan sekatan dia. Maka orang Yaman atau gandum ke Mekah. Peperangan Bani Lihyan. Bani Lihyan telah melakukan peristiwa Ar-Raji' yang telah menipu dan mengorbankan 10 orang para sahabat dengan berpura-pura kononnya mereka telah menerima Islam. Ar-Raji' ialah peristiwa qari-qari sahabat yang dihantar oleh Nabi SAW untuk mengajar Quran kepada mereka. Kononnya mereka masuk Islam, tiba-tiba mereka tipu. Mereka bunuh qari-qari sahabat ini. Mereka perlu diajar dengan sekeras-kerasnya. Tindakan ini ditangguhkan kerana mereka berada di negeri Hijaz dan berhampiran dengan Mekah yang masih diperintah oleh musyrikin Quraisy yang menjadi musuh paling besar dan perlu diselesaikan terlebih dahulu. Di mana Ar-Raji' ini dekat dengan Mekah. Oleh kerana Nabi merancang untuk lawan Mekah dulu. Raji' dibiarkan. Dibiarkan. Apabila gagalnya serangan Ahzab, maka musyrikin Mekah berada dalam kelemahan. Peluang ini diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertindak ke atas Bani Lihyan, iaitu pupuk Ar-Raji' yang berhampiran Mekah sebagai tindakan serampang dua mata, iaitu untuk bertindak mengajar Bani Lihyan dan perang saraf untuk melemahkan semangat musyrikin Quraisy. Bila perang Ahzab orang Islam berjaya, Mekah dalam ketakutan, maka Nabi mengambil langkah menyerang Bani Lihyan yang bunuh sahabat-sahabat dia walaupun dekat dengan Mekah. Tujuannya untuk menakutkan pemimpin-pemimpin Mekah. Untuk tujuan tersebut, maka Rasulullah SAW pun keluar bersama 200 orang para sahabat radhiyallahu anhum pada bulan Jumadal Ula. Jumadal Ula, orang Melayu kata Jamadil Awal, orang Arab kata Jumadal Ula. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Orang Melayu kata Jamadil Awal, Jamadi cakap Melayu. Yang betul Jumadal Ula. Tahun ke-6 Hijrah, dengan menyerahkan tugas di Madinah kepada Abdullah bin Maktum. Nabi sendiri memimpin tentera. Tugas imam dan memimpin Madinah dia beri pada Abdullah bin Maktum, iaitu seorang sahabat yang buta. Bala tentera Islam bergerak ke arah Syam untuk mengelirukan musuh. Walaupun Mekah duduk di sebelah selatan pada Madinah, tapi Nabi menggerakkan tentera dia ke utara ke Syam untuk mengelirukan musuh, supaya musuh tak sangka mereka nak datang ke situ, ke Bani Lihyan. Setelah beberapa lama berjalan, mereka berpatah menuju ke arah sasarannya. Apabila sampai di lembah Gharran, di mana tempat syahidnya para sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW berdoa memohon rahmat untuk para sahabatnya yang gugur itu. Nabi doa untuk sahabat dia yang mati syahid di situ. Menurut rancangannya, mereka akan melancarkan serangan secara mengejut. Tetapi Bani Lihyan menyedari kedatangan bala tentera Islam. Lalu mereka melarikan diri ke bukit bukau. Mereka lari menyembunyikan diri di bukit. Rasulullah SAW tinggal di situ selama 2 hari dengan menghantar pasukan-pasukan untuk memburu Bani Lihyan, tetapi tidak berjaya membunuh atau menawan walaupun seorang.
Akhirnya Rasulullah SAW bertolak meninggalkan tempat itu. Apabila sampai di Isfahan, Isfahan ini dah perjalanan balik ke Madinah. Kalau kita pergi naik bah daripada Mekah ke Madinah, kita akan lihat tulisan Isfahan. Ada tempat nama Isfahan. Maka Rasulullah SAW memerintah 10 orang tentera berkuda supaya pergi ke Qiratul Ghamim untuk mengiklankan kedatangan tentera Islam kepada musyrikin Quraisy. Kemudian tentera Islam pun bertolak pulang ke Madinah setelah meninggalkannya selama 14 hari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa gerakan tentera pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW menugaskan beberapa pasukan tentera untuk menyerang kabilah-kabilah Arab. Yang pertama, pasukan yang dipimpin oleh Ukashah bin Muhsin menuju ke Ghamr dengan 40 orang anggota tentera. Tetapi tidak berlaku pertempuran kerana kedatangan mereka disedari oleh musuh. Mereka hanya berjaya menawan 200 ekor unta dan terus dibawa ke Madinah. Gerakan ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijrah. Ukashah ni ialah seorang sahabat yang masuk kalangan orang Melayu doa Ukashah. Kononnya doa Ukashah ni masuk syurga. Mamalah doa tu baik. Tapi Ukashah ajar ke tak, wallahu a'lam, tak tahu. Yang masyhur Ukashah ni bukan doa ini. Masyhurnya dalam satu hadis Nabi bersabda, 12,000 orang kalangan umatku masuk syurga dengan tiada hisab. Kata Nabi. 12,000 orang kalangan umat aku masuk syurga dengan tiada hisab. Lalu Ukashah kata, termasuk saya Rasulullah. Rasulullah kata, ya, termasukmu. Rasulullah kata, termasukmu masuk syurga dengan tiada hisab. Termasuk. Lalu sahabat saya Rasulullah. Ukashah mendahuluimu. Ukashah seorang dia boleh, kerana dia sebut dulu. Maka senyap, orang lain pun senyap berlaku. Ini kelebihan. Dan Ukashah ni mati syahid dalam satu medan peperangan yang lain. Bukan dengan doa tu saja mati syahid, masuk syurga tiada hisab. Gak kita tu baca doa Ukashah menakut pahit. Nak syurga tiada hisab macam mana? Tak berjuang, tak tegakkan Islam, tak apa. Jadi tak belaga dengan Ukashah ni. Ukashah ni dia mati syahid di medan perang. Perang yang lain. Yang kedua, pasukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah menuju ke suatu tempat bernama Zilqassah untuk menghadapi Bani Sa'labah. Jumlah mereka 10 orang sahaja. Tak amal 10 orang je. Tetapi mereka terperangkap oleh musuh yang berjumlah 100 orang ketika tentera Islam sedang tidur, menyebabkan 9 orang syahid, tetapi Muhammad bin Maslamah yang mendapat luka berjaya menyelamatkan diri. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijrah. Jumlahnya 10 orang. Ketua dia Muhammad bin Maslamah, iaitulah orang yang membunuh Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi, seorang yang berani. Nabi tugas dia 10 orang. Muhammad bersama jadi ketua untuk menghadapi Bani Sa'labah. Bila siapa tertidur, dikepung oleh musuh, 9 dibunuh oleh musuh. Muhammad bin Maslamah selamat. Yang ketiga, bulan Rabiul Akhir dihantar bagi pasukan tentera yang dipimpin oleh Amin Ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah jadi ketua
untuk mengajar Bani Sa'labah. Pasukan tentera Islam itu mengandungi 40 orang. Ramah Nabi atas 40 orang. Tadi 10 orang. Untuk serang mereka yang bunuh sahabat tadi. Mereka bergerak di waktu malam. Dan sampai di tempat sasaran di waktu subuh. Menyebabkan musuh lari bertempiaran ke bukit. Mereka berjaya menawan seorang sahaja. Dan tawanan ini masuk Islam. Berjaya tawan seorang dan tawanan yang masuk Islam. Dan di samping itu berjaya merampah binatang-binatang ternakan musuh. Dirampah binatang-binatang ternakan musuh, unta dan kambing. Zaman dulu unta dan kambing ini mahal harganya. Yang keempat, pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah diperintahkan menuju ke Jumum pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-6 Hijrah. Jumum ialah tempat tinggal Bani Salim. Zaid telah berjaya menawan seorang perempuan dari kabilah Muzainah bernama Halimah. Perempuan itu menjadi pemandu jalan. Perempuan ditawan jadi pemandu jalan ke arah yang dituju. Dan mereka berjaya menawan musuh dan merampah binatang-binatang ternakan mereka. Perempuan yang ditawan ini menunjukkan di mana musuh bersembunyi. Lalu mereka berjaya mengalahkan musuh dan menawan musuh. Yang keenam, pasukan Zaid bin Harithah. Zaid juga diperintah menuju ke suatu tempat bernama Is pada bulan Jumadal Akhirah. Orang Melayu kata Jumadil Akhirah, kata Jumadal Akhirah. Dalam bahasa Arab, Jumadal Akhirah. Tahun ke-6 Hijrah. Dengan tentera berjumlah 170 orang. Untuk bertindak ke atas rombongan perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abul As yang menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi, dia kafir masa itu, menantu Nabi. Menantu Nabi. Kafir, iaitu suami kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjaya merampah barang dagangan. Abul As yang berjaya melepaskan diri datang meminta perlindungan dengan isterinya. Tak cerah lagi, masa itu belum dinasahkan hukum Islam yang kafir boleh menikah lagi masa itu. Jadi menantu Nabi bertemu isteri dia dan meminta isterinya supaya merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membebaskan hartanya. Minta tolong untuk tua bebaskan harta dia. Merayu ke isteri dia. Lalu dibebaskan dengan cara tidak menyentuh perasaan sesiapa pun. Dan Abul As pulang ke Mekah memulakan harta kepada jirannya. Seterusnya dia memeluk Islam. Mari mula dah masuk Islam. Natu Nabi. Dan berhijrah ke Madinah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menyerahkan anaknya Zainab radhiyallahu anha dengan nikah yang pertama, di mana perkara ini berlaku sebelum daripada turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berhubung dengan pernikahan muslimat dengan orang-orang kafir. Belum ada hukum lagi. Dan tak dikahwinkan semula. Yang keenam, pasukan Zaid bin Harithah juga diperintahkan menuju Turuk ataupun Tarak pada bulan Jumadal Akhirah tahun ke-6 Hijrah. Pasukan ini berjumlah 15 orang untuk memerangi Bani Sa'labah. Tetapi mereka melarikan diri dan tentera Islam berjaya merampas 20 ekor unta. Yang ketujuh, pasukan Zaid bin Harithah, pada banyak tugas ni, berjumlah 12 orang diperintahkan menuju ke lembah Qura pada bulan Rajab tahun ke-6 Hijrah untuk meninjau pergerakan musuh. Tiba-tiba mereka diserang oleh musuh yang terdiri daripada penduduk lembah itu, menyebabkan 9 orang gugur syahid dan 3 terselamat, termasuk Zaid bin Harithah yang menjadi ketua pasukan. Itu peperangan yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Bani Mustaliq.
Peperangan ini berlaku pada bulan Syaban, tahun ke-6 Hijrah, mengikut qaul yang paling sahih. Sebab berlakunya peristiwa ini, iaitu bermula dengan sampainya berita kepada Rasulullah SAW bahawa pemimpin Bani Mustaliq Al-Harith bin Abi Dirar telah bersiap sedia dengan bala tentera yang terdiri daripada kabilahnya dan beberapa orang dari kalangan orang-orang Badui yang sanggup bersamanya untuk memerangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menghantar Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami untuk meninjau keadaan yang sebenar. Lalu dia terus bertemu pemimpin kabilah itu dan bertanya kepadanya tentang hasratnya. Ini mengintip. Dan setelah mendapati bahawa berita itu adalah benar, maka dia terus memberitahu Rasulullah SAW. Maka bersiaplah bala tentera Islam dengan pimpinan Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh itu. Urusan Madinah diserahkan kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Setengah ulama menyatakan Abu Zar, dan setengah ulama pula menyatakan Samilah bin Abdullah Al-Laythi yang dilantik oleh Nabi SAW. Mungkin mereka bertiga, wallahu alam. Musuh juga telah bertindak menghantar pengintip untuk memerhatikan gerakan bala tentera Islam. Tetapi pengintip itu telah berjaya ditangkap dan terus dibunuh. Ditangkap dan dibunuh. Apabila Al-Harith dan pengikutnya mendapat berita kedatangan bala tentera Islam dan pengintipnya telah dibunuh, maka lainnya melarikan diri. Maka terasa gerun dan takut beberapa orang Badui dan yang menyertainya melarikan diri. Mereka tidak sempat untuk mengambil apa-apa langkah. Walaupun keputusan nak lari, tak sempat nak lari. Tiba-tiba tentera Islam sudah berada di suatu tempat bernama Al-Murasi' yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka, di mana di situ bala tentera Islam bersiap untuk melancarkan serangan. Rasulullah SAW mengatur saf tenteranya. Abu Bakar memegang bendera bala tentera Islam dari kalangan Muhajirin, dan Sa'ad bin Ubadah ditugaskan memegang bendera pasukan Ansar. Dua pasukan Muhajirin dan Ansar, ketua pasukan Abu Bakar dan Sa'ad bin Ubadah. Lalu mereka melancarkan serangan kilat secara serentak. Setelah dilancarkan serangan panah dari jarak jauh, menyerang secara jarak jauh menggunakan panah, bukan menggunakan pedang. Beberapa anggota tentera musuh dibunuh. Perempuan, kanak-kanak dan binatang ternakan menjadi tawanan dan rampasan perang. Adapun di kalangan bala tentera Islam hanya seorang sahaja yang gugur syahid. Seorang je mati tentera Islam. Dia terbunuh oleh senjata tentera Ansar yang tidak mengenalinya dan menyangka dia musuh.
Kerana tak kena. Dengan sebab itu dalam Islam kena pakai uniform. Hari ini orang tentera pakai uniform. Itu pun ada tanda. Mesti ada tanda dia. Kalau tidak tak kena mana musuh, mana kawan. Maka kena kawan sendiri. Dalam hukum syariat, kalau mati dalam peperangan, walaupun kena kawan, kawan mati itu syahid juga hukumnya. Dan diuruskan dengan hukum orang mati syahid. Walaupun dia jatuh atas kenderaan, dia tindih di kenderaan dan seumpamanya, kalau berlaku di tengah-tengah pertempuran, itu dianggap syahadatul ma'rakah, syahid di medan perang. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh dimandi, dikapan dengan pakaian yang berdarah, ditanam, tidak semayang. Dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab mengatakan disembayangkan jenazahnya, dengan tidak dimandikan. Itu khilaf sikit saja. Di antara yang ditawan ialah anak perempuan pemimpin kabilah Juwairiyah bintil Haris. Dia terjatuh bahagian kepada Thabit bin Qais. Lalu Thabit telah memberi peluang kepadanya untuk memerdekakan dirinya dengan bayaran mukatab. Lalu Rasulullah SAW membayar harga memerdekakannya dan seterusnya berkahwin dengannya, dia masuk Islam dan Nabi ambil jadi isteri dia. Perkahwinan ini memberi kesan yang besar sehingga orang-orang tawanan itu memeluk Islam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum memerdekakan sebagian besar tawanan yang memeluk Islam. Sahabat-sahabat pun memerdekakan tawanan yang masuk Islam. Mengapa adanya perhambaan ini? Ini disebut dalam Quran al-muamalah bil mithli. Muamalah bil mithli ini ialah tindakan setimpal yang dibuat oleh musuh. Kerana tawanan-tawanan perang zaman dahulu dijadikan hamba abdi. Termasuk tawanan perang orang Islam dijadikan abdi oleh musuh. Maka Islam membenarkan kita menjadikan tawanan musuh sebagai abdi, sebagai hamba. Tetapi Islam meletakkan syarat-syarat yang sangat keras menjaga hamba abdi ini. Kerah terhadap tuannya, bukan terhadap hamba abdi itu. Wajib kena beri nafkah, macam beri nafkah pada anak isteri. Wajib kena jaga kebaikan, keselamatan dia, kalau tidak berdosa. Macam jaga keluarga. Melayan tawanan perang adalah wajib. Ini hukum Islam. Islam menggalakkan memerdekakan abdi. Kalau buat kesalahan yang besar-besar, dendanya memerdekakan hamba abdi. Membunuh dengan tidak sengaja, denda yang pertama memerdekakan hamba abdi. Langgar sumpah, dendanya memerdekakan hamba abdi. Orang yang bersepuh dengan isteri bulan Ramadan, denda yang pertama memerdekakan hamba abdi. Dan banyak hukumannya denda memerdekakan hamba abdi. Memerdekakan hamba abdi, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang nak dapat pahala memerdekakan hamba abdi. Biasanya bila hamba abdi sudah masuk Islam, dia merdekakan, jadi bebas, hidup sebagaimana orang Islam. Bukan banyak kalangan hamba abdi ini akhir-akhirnya jadi orang Islam yang kuat, jadi ulama-ulama yang besar, ulama-ulama mazhab. Dan ada di antara mereka jadi pemimpin negara. Kerajaan Osmaniyah orang Turki itu asalnya abdi. Kerajaan Mamalik di Mesir itu asalnya abdi. Kerajaan Kurdis itu asalnya abdi. Kerajaan Mughal di India itu asalnya abdi. Tawanan yang diabdikan, dia layan dengan baik, masuk Islam, bersama dengan Islam, jadi pemimpin. Ini dalam Islam kita. Sehingga dalam Islam tidak ada lagi hamba abdi sampai hari ini, tak ada. Ini hukum muamalah bil misli, dia panggil tindakan setimpal dengan musuh buat terhadap kita. Tapi Islam mempunyai adab-adab
syarat-syarat yang keras. Dalam peristiwa ini, peristiwa Bani Mustalik, Nabi memerdekakan takwanan perempuan, anak pemimpin Bani Mustalik, menyebabkan dia masuk Islam, ayah dia masuk Islam, kaum dia masuk Islam. Jadi begitu. Itu kesan kepada dakwah Islam. Walaupun peperangan ini tidak besar dari segi pertempurannya, tetapi menjadi penting kerana ianya melibatkan pimpinan munafik Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya yang ikut serta, dan mendedahkan beberapa perkara jahat yang lama tersimpan di dalam hati-hati mereka. Allah telah mengurniakan hukum dinamakan ta'zir untuk membersihkan masyarakat Islam dan mengukuhkan kedudukan mereka dalam cabaran yang lebih besar bagi meneruskan dakwah dan jihad untuk meninggikan kalimah dan mendaulatkan umatnya dalam bentuk negara dan umat yang lebih besar. Peristiwa ini peristiwa mendedahkan orang munafik. Peranan golongan munafik dalam peristiwa Mustalik. Kita telah mendedahkan peranan jahat golongan munafik. Munafik inilah mereka yang berpura-pura Islam, zahirnya Islam, hatinya tak percaya pada Islam. Terutama pimpinan mereka Abdullah bin Ubay terhadap Rasulullah SAW dan agama Islam. Kerana gagalnya harapan untuk menjadi raja atau pemimpin terkemuka di Madinah. Kerana Abdullah bin Ubay ini pernah dicalon untuk jadi raja di Madinah. Bila Nabi mari, orang Madinah lantik Nabi jadi ketua negara, memerintah dengan Islam. Menyebabkan dia tak jadi raja. Dengan pengangan Islam dan hijrahnya Rasulullah SAW, dia merasakan bahawa Rasulullah SAW telah merampas apa yang dicita-citakan itu. Maka tertanamlah di dalam dirinya perasaan hasad dan dendam yang sentiasa membara, dan mencari setiap kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membahayakan Rasulullah SAW dan umat Islam. Dia bertindak senyap-senyap menjadi ejen musuh dan menimbulkan perkara dalam negara Islam. Apabila Islam mencapai kemenangan dan mempunyai kekuatan, maka dia pun berpura-pura menganut Islam. Dia pura-pura masuk Islam. Tiap-tiap hari Jumaat apabila Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, dia pun bangun bercakap pada orang ramai untuk berpura-pura. Inilah dia Rasulullah berada bersama kamu, dengan sebabnya kamu diberi kemuliaan dan kemenangan oleh Allah. Oleh itu tolonglah dia, berilah sokongan kepadanya, dengar dan taat kepada perintahnya. Pandai dia berlakon. Bila Nabi masuk ke masjid, dia pun berucap, kan dia pemimpin. Rasulullah dah mari, kita kena sokong dia, kena tolong dia. Padahal dia pura-pura saja. Kemudian dia pun duduk. Setelah berlakunya peristiwa Uhud yang kita baca dulu, apabila dia telah membuktikan penyelewengannya dalam peristiwa Uhud, dia sudah menunjukkan penyelewengan dia. Terutamanya orang Islam banyak mati dalam perang Uhud. Bila orang Islam menerima ketewasan, dia pun tunjuk rupa dia. Tiba-tiba dia bangun pada hari Jumaat seperti biasa. Bangun berucap nak puji Nabi dalam majlis pada hari Jumaat. Tetapi orang-orang Islam yang berada dalam masjid menarik pakaiannya supaya duduk sambil berkata kepadanya, wahai musuh Allah, duduklah, sebenarnya awak tidak layak untuk bercakap kerana awak melakukan kerja jahat. Orang suruh dia duduk, terik pakaian dia. Dia tak ada nak pura-pura dah. Lalu dia keluar dan mengerungut dengan kata-kata yang tidak baik. Seorang sahabat di kalangan Ansar berkata, celaka sungguh awak ini, kembalilah bertemu Rasulullah supaya dia beristighfar untukmu. Mu ni celaka, temu dengan Nabi minta maaf, minta Nabi beristighfar. Istighfar Nabi ni diterima oleh Allah Ta'ala. Dia menjawab, demi Allah aku tidak mahu dia beristighfar untukku. Dia jawab sambung. Ini dia.
Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat, wahai Muhammad, kalau istighfar 70 kali pun Tuhan tak ampun dosa dia. Ada ayat disebut dalam Quran. Kalau mau istighfar untuk dia 70 kali, Tuhan tak ampun dosa dia. Kerana Tuhan tahu iman dia tak betul. Abdullah bin Ubay juga terlibat dengan peristiwa Ahzab, dengan meniupkan da'ayah untuk melemahkan semangat umat Islam. Masa orang Yahudi kepung Madinah dan peristiwa Ahzab, dia melemahkan semangat orang Islam. Tetapi segala usahanya gagal. Rasulullah SAW masih memberi peluang kepadanya supaya sedar dan insaf. Tetapi dia terus dengan sifat munafiknya. Dalam peristiwa Bani Mustaliq, peristiwa perperangan Bani Mustaliq, Abdullah bin Ubay dan pengikutnya keluar bersama pada tentera Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya, mendedahkan kedudukan orang-orang munafik. Tuhan turunkan ayat antaranya firman Allah Taala, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabara wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin." Turun ayat ni dalam surah Taubah. Kalaulah mereka keluar bersama-sama kamu, kalau orang munafik itu keluar bersama dengan kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu malaikat kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu. Kerja mereka meniupkan, bercakap benda yang menghasut dalam saf orang Islam. Ini kerja dia, dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah, kekacauan di kalangan kamu, sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengar hasutan mereka. Kalangan kamu ada orang yang lemah iman, percaya kepada cakap mereka ini. Tuhan kata. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Turun ayat, beritahu kepada Nabi. Abdullah bin Ubay mengambil kesempatan daripada satu perselisihan yang berlaku di antara dua orang sahabat, seorang dari kalangan Muhajirin dan seorang dari kalangan Ansar, kelahi. Orang Mekah seorang, Madinah seorang, kelahi, selisih faham. Rasulullah SAW memarahi mereka dengan bersabda, adakah kamu kembali kepada jahiliah sedangkan aku masih berada di kalangan kamu? Tinggalkanlah dia, tinggalkan jahiliah, dia adalah sangat keji, busuk seperti bangkai, kata Nabi. Ini kelahi-kelahi dan jahiliah. Jangan kelahi benda yang remeh-temeh. Ini kerja jahiliah. Alhamdulillah, kedua-dua orang sahabat itu menghentikan pergaduhan mereka bila dengar Nabi bercakap. Apabila berita itu sampai kepada Abdullah bin Ubay, si munafik ini, dia pun marah dan berkata, adakah menasabah dia melakukan demikian? Apabila mereka sudah ramai dalam negeri kita, mereka hendak menunjukkan kekuatan, samalah seperti kata pepatah, gemukkan anjingmu kemudian dia memakanmu. Jaga-jaga kalau pulang ke Madinah, nanti tahulah dia nanti orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina. Dia bercakap ni, Abdullah bin Ubay mendirikan ucapan dia. Ucapannya jahat ini didengari oleh Yazid bin Ikram. Lalu dia memberitahu bapa saudaranya. Kemudian bapa saudaranya memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Umar ada bersama. Umar berkata, suruh sahaja Abbad bin Bishr membunuh dia. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana wahai Umar, nanti orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya, biar dia pergi. Saya ada nama suruh bunuh. Nabi kata jangan, tak boleh. Kalau kita bunuh dia, nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat. Berita ucapan Abdullah bin Ubay sampai kepada anaknya yang juga bernama Abdullah radhiyallahu anhu. Anak dia nama Abdullah. Anak dia ni Islam sungguh, beriman sungguh. Bukan macam ayah dia, tidak munafik. Anak dia seorang beriman. Dia seorang yang benar-benar beriman dan soleh. Dia meminta izin Rasulullah SAW dengan berkata, kalau Rasulullah membunuh dia, biar saya yang membunuhnya.
dan membawa kepalanya ke hadapan Rasulullah. Kata anak dia, Rasulullah, biar saya bunuh ayah saya. Pancung, saya bawa kepala depan Rasulullah. Anak dia. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan kepadanya kerana mengelakkan fitnah. Nabi kata jangan, jangan. Anak dia beriman sungguh. Sehingga anak dia sendiri sanggup pancung kepala ayah dia, Abdullah bin Ubay, bawa depan Nabi. Nabi kata jangan. Jangan. Nabi tak izin. Adapun Abdullah bin Ubay mengetahui bahawa ucapannya telah disampaikan kepada Rasulullah SAW, terus berjumpa Rasulullah SAW dengan bersumpah menafikan ucapannya. Siapa beritahu dia temu dengan Nabi Abdullah bin Ubay ni. Dia sumpah dia tak bercakap begitu. Sumpah dia sanggup sumpah menafik. Bersumpah dia tidak bercakap begitu. Dia bersumpah depan Nabi. Tiba-tiba seorang sahabat di kalangan Ansar berkata, ya Rasulullah, mungkin budak yang melaporkan berita itu tersalah dengar apa yang sebenarnya diucap oleh Abdullah bin Ubay. Ada seorang bela dia pula. Boleh jadi orang salah dengar Rasulullah SAW. Terus mengingatkannya, maka berduka citalah Zaid bin Arqam yang melaporkan perkara itu kerana dia merasakan bahawa dia telah diperbohongkan. Orang yang cerita ke Nabi pun merasa dia terhina kerana Nabi tak bertindak terhadap Abdullah bin Ubay. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha adil, menurunkan wahyu surah Al-Munafiqun kepada Rasulullah SAW, mendedahkan perkara yang sebenar dilakukan oleh orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay. Allah turunkan surah Al-Munafiqun yang ada dalam Quran tu untuk membela sahabat yang melaporkan pada Nabi Zaid bin Arqam bahawa dia ni munafik sungguh. Rasulullah SAW memanggil Zaid bin Arqam dan membaca surah itu kepadanya, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkanmu sebagai orang yang benar. Tuhan sendiri mengakumu seorang yang benar. Tuhan dia menurunkan ayat ni, maka mendapat kelebihan daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.